dihadapi manusia di dunia ini. 他们最大的烦恼是什么？在这个世界， Masalah terbesar yang dihadapi umat manusia di dunia ini bukan soal kemiskinan, 人类在这个世界上最大的烦恼不是贫穷， bukan soal ekonomi, 不是经济的问题， bukan soal sakit penyakit, 也不是那个病痛的问题， bukan juga soal peperangan, 也不是那个战争的问 bukan 题， juga soal bencana alam dan lain 也 sebagainya. 不是那些灾难其他等等的问题。 Tetapi masalah terbesar umat manusia adalah masalah dosa. 但是人类最大的问题就是罪。 Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Roma 3 ayat 23, di situ dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa 就好像在 dan 罗马书， telah kehilangan kemuliaan Allah. 就好像在罗马书第3章第23节那里说，人类这世上的人类都已经犯罪，所以他们就失去了神的荣耀。 Nah, saudara, sebelum kita membahas jawaban untuk masalah dosa ini, mari kita melihat apakah dosa itu. 当我们还没有提到这个最大的问题是罪的时候，我们要看一下这个罪到底是什么。 Menurut saudara, isi? apakah dosa itu? 弟兄姐妹们觉得罪是什么呢？ Nah, saudara, dalam bahasa aslinya, dosa itu menggunakan kata harmatia 如果在他那个希腊文的意思就是 yang 阿拉马蒂亚， memiliki pengertian tidak mencapai target atau tidak sesuai sasaran. 意思就是说我们不达到那个目标。 Saudara tahu bahwa setiap kita diciptakan dengan sebuah standar atau target sebagai tujuan hidup kita. 你们知道吗？上帝创造了我们的时候，他是有一个目标的。 Ini berarti kita harus bertanggung jawab kepada pencipta kita yaitu Allah. 所以我们就是有这样的责任要来献给我们的创造者。 Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita gagal mencapai standar yang Allah tentukan bagi setiap manusia. 当人类犯了罪的时候，我们就没有这个的标准了。 Setelah kejatuhan manusia dalam dosa, 当人类犯罪的时候， pandangan manusia mengenai target kehidupan menjadi kabur atau kita kehilangan arah hidup. 我们的目标，我们所要看，我们的看法就已经很模糊了。 Inilah mengapa Yesus perlu datang untuk kembali menunjukkan standar yang Allah tentukan bagi kita. 就是这样，我们的主耶稣才会来到这个世 Dan 界上， tujuan 要 hidup, 改造这些。 dan tujuan hidup kita hanya dapat ditemukan kembali hanya melalui Kristus. 所以我们的目的，我们只能靠着耶稣才可以达到这个目的。 Saudara, dosa juga berarti adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. 罪也是当我们忽略了上帝的旨意， Baik dalam perkataan kita, 在我们的语言、 perbuatan kita, dan 我们的 pikiran 行 kita. 为，也是我们的想法。 Misalnya ketika kita berbohong, mencuri, dendam, iri hati, 比如说， pikiran 当我们 kotor. 说谎，我们有嫉妒的心，我们有不讨好别人的事情的时候， Tadi di atas sudah saya jelaskan bahwa masalah terbesar umat manusia di dunia ini adalah masalah dosa. 刚才我已经说了，我们人类最大的问题是在罪。 Tetapi ada masalah yang lebih parah lagi yaitu ketika manusia tidak sadar dirinya berdosa sehingga ia merasa dia tidak memerlukan penebus. 但是还有更大的问题，就是当人类犯了罪的时候，他们还是没有污解，他们还没有清醒，他们已经犯了大罪了， Mereka merasa Ambil, tidak不要悔改。 membutuhkan pengampunan dosa. 他们就不需要，他们就在他们心里就不觉得需要这个救赎 Firman 主 Tuhan di 的。 dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan tidak ada orang baik. Kita memberitahukan pada kita bahwa tidak ada satu manusia pun yang baik. 罗马书有写 Semuanya 在 telah berbuat dosa. 在罗马书有记载，人在这个世界上的人是都犯了罪。 Mungkin kita merasa kita tidak berbuat jahat. 可能我们觉得我们没有做坏事啊， Tetapi Alkitab berkata bahwa kita tahu yang baik tetapi kita tidak melakukan itu sudah dosa. 但是呢，圣经说，如果我们没有去， Alkitab berkata bahwa kita tahu yang baik tetapi kita tidak melakukannya itu pun dosa. 圣经有记载说，如果我们知道这个是好的，但是我们没有去做，这就是罪了。 Kita bisa rajin melayani di gereja. 我们可以很勤劳的来到来到这个教会来侍奉， Tapi jika motivasi kita salah, 但是如果我们的目的是错的， dosa juga. 这也是罪。 Kita juga bisa kasih persembahan yang banyak. 我们也可以奉献很多的奉献， Tapi kalau motivasi kita salah, 但是 dosa 如果 juga. 我们的目的是错的，这个也是罪。 Saudara, kita tahu bahwa hukum di dunia ini hanya menghukum apa yang kelihatan, kejahatan apa yang kelihatan saja. 我们所知道的，在这个世上的这个规律呢，那个规矩呢，如果我们在肉体看上是错的，这就是有罪。有 Tindakan 错 jahat dalam pikiran kita itu
hukum di dunia ini tidak bisa menghukum kita. 但是我们想法有错的时候，这个在世上是没有被定罪的。 Tetapi jangan lupa ada hukum Allah. 但是有神的规律， Allah tahu apa yang hati dan pikiran kita. 上帝知道我们的想法，我们的心。 Nah, dosa-dosa yang demikian tentu banyak sekali kita lakukan dalam kehidupan kita 就 sehari-hari, 是 bukan? 这样的罪在我们的生活里很多， Tidak usah banyak-banyak. 我们不要想太多， Hitung aja satu hari kita melakukan satu dosa. 我们就数一下，我们一天有做了Pikiran 做了 kita 几 yang 多的 kotor, kita 错误， marah sama seseorang, tahu yang baik tidak melakukan satu aja. Anggap aja kita itu ada orang yang sangat suci dan sangat baik. Anggap aja satu hari satu dosa. 我们就觉得了，我们就用这样比如来说，一个人他是没有，他是我们觉得他是很接近的一个人，但是我们就比如说他一天做错了一件事， Sebulan kita sudah 30 kali. 一个月就已经做了30个的错 Satu 误， tahun 360 kali. 一 dosa yang 年 kita 就有 lakukan. 365天的错。 Katakan kita diberi hidup 80 tahun. 比如说，我们就上帝给我们80年的 Sudah 寿 berapa 命 dosa yang kita lakukan dalam hidup kita sepanjang hidup kita? 我们再数一下，80年我们有做错了几多的错误呢？ Dosa yang sebanyak itu layak Justru nggak kita itu yang betul. layak nggak kita menerima kehidupan kekal masuk surga? 是否我们配得来接受神的永生呢？ Tentu saja tidak. 当然不配， Karena 因为 kita memberitahukan pada kita bahwa Allah itu adalah suci dan menuntut kesempurnaan. 圣经有记载说神是圣洁的， Alkitab juga memberitahukan kepada kita bahwa status dan natur keberdosaan semua manusia diperoleh kita dari Adam. 然后我们的罪根是从亚当 Itu 而来 biasa 的， disebut dari sebagai dosa asal. 这就是我们就原罪。 Karena ketika Adam 当 sama 亚 Eden 当在 gagal mentaati perintah 伊甸园 Allah 的时候， dan jatuh dalam dosa, 他犯了罪的时候， ia itu berdiri sebagai kepala perjanjian yang mewakili semua umat manusia. 他是代表着整个人类的。 Nah, jadi kita semua keturunan Adam menjadi berdosa juga. 所以我们是亚当的后裔也应当犯了这个罪。 Makanya kalau Betul. kita lihat kecenderungan hati manusia itu, Pak, udah melakukan kejahatan sejak ia kecil. 所以我们看这个人，当他小的时候，他的心就有这个这个罪了， Karena ada Yang natur sulit. dosa yang di bawah. 因为这是我们从亚当而来的这个罪 Makanya kita 原罪。 melihat anak kecil saja bisa berbohong, padahal tidak diajarin. Ya. 所以我们看这个小孩子，我们没有教导他去说谎，他已经会说谎。 Mana yang kecil saja dia bisa mencuri, padahal tidak diajarin. 这个小孩子他会偷东西，但是我们没有教他偷东西，他已经会偷 Karena 东西 memang 了。 sudah naturnya yang sudah jatuh di dalam. 因为这就是从亚当来的这个原罪。 Nah, saudara, lalu bagaimana solusinya? 那么我们要怎样来解决这个问题呢？ Solusi ini yang paling dicari banyak agama. 这些问题，这些解决的问题都已经在宗教这些人都已经在 Banyak 找 orang 了 berpikir bahwa untuk masuk surga, Yo, atau untuk orang想- mengatasi masalah dosa ini, 有很多人想，当我们要解决这个罪的时候， kita harus berbuat baik sebanyak-banyaknya, 我们应当要做很多的好事， seperti berbuat amal, 就好像我们做这个 menolong orang 慈善 lain, 来帮助别人， rajin beribadah dan lain sebagainya. 勤劳的来到教会，勤劳的来到那些敬拜的地方。 Pertanyaannya harus sebaik apakah saudara untuk bisa masuk ke surga, karena tuntutan Tuhan itu adalah sempurna. 问题就是你们要有多大的勤劳呢？因为上帝是要求这个荣耀完全的。 Karena di Matius 5 ayat 48 dikatakan di situ, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga juga sempurna. 因为在马太福音有写着，我们要做完全的事情，因为我们的天赋是完全的天 Saya 赋。 memberikan satu ilustrasi. 我给大家一个比喻， Mungkin semua udah pernah dengar ini. 可能我们已经有听过了， Karena dalam penginjilan kita juga sering menyampaikan ilustrasi seperti ini. 因为在这个传道的这个事的时候，那有很多的这个比喻。 Seandainya kita akan membuat telur dadar 比如说，当我们要煎这个鸡蛋的时候， dengan 10 butir telur. 用10个鸡蛋。 Ternyata waktu kita memecahkan telur itu 当我们来打破了这个鸡蛋的时 ke 候， dalam sebuah wadah, 在一个碗， ternyata satu di antara telur itu busuk. 然后其中的
之一从这个10粒里有一个是坏的， Tapi itu sudah tercampur dengan 9 telur yang bagus. 但是已经掺了，已经混在一起了，和 Apakah 这些 telur 酒粒 dadar 的 ini 好 masih 的， layak untuk dikonsumsi? 是否这个坏的鸡蛋还可以配的让我们去吃呢？ Layak nggak? Saudara mau makan nggak? 你们要吃吗？ Enggak kan? Karena Oh, tidak sudah. layak lagi. 因为已经不能来吃的这个东西， Karena 1 telur yang busuk itu telah mencemari 9 telur yang baik itu. 因为一粒鸡蛋已经混在和这些9粒的鸡蛋混在一起了。 Demikian juga dengan hidup kita. 我们的生命也是如何。 Meskipun kita berusaha berbuat baik 当我们来尽力了来做好事的时候， sebanyak mungkin, 很多的好事的时候， tapi hanya karena 1 dosa saja telah mencemari seluruh perbuatan 但 baik 是 kita. 只因为我们做错了这个罪的时候，这些罪已经混在我们所做的好事里， Dan membuat kita tidak layak di hadapan Allah. 使到我们不配在神的面前。 Karena Allah itu suci dan tuntunannya sempurna. 因为我们那个神是圣洁的，然后他是荣耀的， Jadi saudara, dengan cara dan usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan itu adalah mustahil. 所以用我们的行为，用我们的方法来去做这个好事的话，这个是这是没用的。 Dengan cara kita sendiri, dengan usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan itu adalah hal yang tidak mungkin. 用我们的方法，用我们的想法来去做这些，得到这个救恩是不可能的事。 Manusia tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak sanggup menebus dosanya sendiri. 人类是无法来拯救他自己的， Lalu 不 bagaimana? 能来解他的这个罪的。 Lalu bagaimana cara Allah menyelesaikan masalah dosa ini bagi kita? 然后神要如何来解决这个罪在我们的生命里呢？ Kita sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa. 我们非常感恩有这样伟大的神， Karena kita punya Allah yang sangat sungguh mengasihi kita. 因为我们的神是何等的爱我们的神， Dia tetap mengasihi kita sekalipun kita itu berdosa. 他仍然爱我们，虽然我们犯了罪， Dan kasihnya tidak berubah. 然后他的爱是没改变的爱。 Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. 耶利米书第31章第3节这里说：“我给你是永生的生命。” Dan karena kasihnya begitu besar akan manusia, dia tidak ingin menghukum kita yang berdosa ini. 因为他伟大的爱，他是不可能来惩罚我们的。 Tetapi jangan lupa, selain Allah itu kasih, tapi dia juga ada Allah yang adil. 但是千万不要忘记，虽然他是爱我们的上帝，但是他是公义的上帝。 Kalau Allah itu adil, berarti dia harus menghukum yang berdosa. 如果他是公义的上帝的话，就是说，如果我们犯了罪，我们有错的话，他就会惩罚我 Hukum 们。 Allah menyatakan bahwa manusia berdosa harus dihukum. 上帝说，如果人有罪的话，他就是应当被惩罚。 Seperti dikatakan dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut. 因为在罗马书第6章第23节这里说，我们罪的这个结果就是死亡， Hukuman itu adalah maut. Maut itu adalah kematian yang kekal. 死亡就是永生的死，永死。 Jadi saudara, bagaimana Allah menyatakan kasihnya sekaligus dia menyatakan keadilannya. 所以上帝是如何要给我们这样的永生和这个公义呢？ Kasih dan keadilan Allah hanya dapat bertemu melalui pengorbanan Yesus Kristus mati di kayu salib. 上帝的爱和上帝的公义，只能我们可以找到是在上帝死在十字架上。 Kita buka Yohanes 3 ayat 16. 我们来打开我们现在约翰福音3章第16节。 Yohanes 3 ayat 16 kita baca bersama-sama. 约翰福音第3章第16节，我们一起来念。 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. 神 Puji 爱 Tuhan. 世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Inilah 阿们。 cara Allah menyelamatkan manusia. 这就是神的方法来拯救我 Dia 们。 bisa menyatakan kasihnya sekaligus keadilannya. 他可以用他的爱来表现他的爱和他的公义。 Pribadi kedua Allah Tritunggal yaitu Yesus Kristus Tuhan kita datang mati di kayu salib. 三位一体的上帝就是他的独生子耶稣来到这个世上为我们而死，钉在十字架。 Dia tidak berdosa, 他没有罪， tetapi dia menggantikan menanggung hukuman dosa kita. 但是他代替了人，拿这个罪的为我们而死。 Semua dosa yang ada dalam diri kita yang dibenci oleh Allah 在我们身上有罪的，就是上帝拿来， itu ditimpakan kepada Yesus. 就是把它
放在耶稣的身上， Di atas kayu salib Tuhan Yesus menjalani hukuman dosa kita. 然后在十字架上呢，耶稣就是为我们背负这个重担。 Apakah saudara sadar bahwa tanpa Yesus yang menebus dosa kita di kayu salib, kita yang harus berhadapan dengan keadilan Allah loh. 是否你们知道吗？上帝就是耶稣为我们钉在十字架，这是我们和上帝的面对呢。 Kita yang menerima penghukuman dosa itu yaitu kematian 其 kekal. 实我们应当要得到这个永死的。 Nah, saudara sekasihan Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， Yesus itu adalah pribadi yang sangat unik. 耶稣是一个很特别的一个 Jadi, 人， dia adalah satu pribadi 他是一个 satu pribadi, OK， 他是一个他自己， tapi ada dua hakikat. 但是有两个Hakikat. Yaitu kealahannya dan kemanusiaannya. 就是说他有他是神，他也是人。 Yesus adalah Allah itu sendiri. 耶稣他是神本身， Tapi dia datang menjelma sebagai manusia. 但是他来到世上变成了人。 Waktu dia datang 当他来到这个 sebagai 世上的时候， manusia, 是成为人的时候， apakah dia berhenti menjadi Allah? 是否他停止成为神了呢？ Tidak, saudara. 当然不是， Allah tidak bisa berubah. Allah tetap Allah selamanya. 上帝是不能改变的，他是神，他就是永恒的永恒的 Dia 神， adalah 100% Allah dan 100% 他是 manusia 180神，180人， yang mati di kayu salib. 为我们 Bukan Allahnya 在 yang 十 mati, 字架上 tetapi 而死， kemanusiaannya yang mati. 不是神死，而是这个人的肉体的人死， Karena dia harus menebus manusia yang berdosa itu. 因为他要为人当了这个罪。 Lalu pertanyaannya, mengapa Yesus harus mati di kayu salib? 然后那问题来了，为什么耶稣要死在十字架呢？ Mengapa tidak mati dipenggal kepalanya 为什么他 atau 不死？ digantung dengan tali? 为什么他的死法不是被砍头或者被吊死呢？ Nah, Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita adalah orang berdosa yang terkutuk. 因为圣经说我们是被诅咒的这个罪， Jika Yesus mau tembus kita, maka ia harus mati dengan cara yang terkutuk. 所以如果耶稣要拯救人的话，他就是要用被这个诅咒的死法。 Sebab di Galatia ada dikatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. 在加拉太书这里有说，被死在十字架的人就是被诅咒的人。 Jadi kalau ada yang tanya ya kepada kita orang yang belum percaya, kenapa Yesus harus disalib? 如果有还没有信耶稣的人问我们，为什么耶稣要死在十字架 Kenapa 呢？ dengan nggak cara dengan yang lain? 为什么不用别的死法呢？ Digantung pakai tali. 比如说被吊死， Tapi Firman Tuhan bilang tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan dosa. 但是在圣经说，如果没有这个为我们人类而流血的话，这个罪是无法 Jadi 解 Yesus 的。 harus mengalami penderitaan yang luar biasa, menumpahkan darah yang banyak, disiksa, dicaci maki, disalibkan, semuanya demi kita. 所以耶稣就是为了我们要被打、被鞭、被钉在十字架， Itulah cara kematian Yesus yang mengerikan. 这就是最恐怖的死法， Tidak dapat dibayangkan 无法 penderitaan yang 想象 dialami 的这 oleh 样的 Tuhan 痛 Yesus. 苦。 Saya pernah baca ya, ada detail-detailnya bagaimana Yesus dipakai apa, itu apa pakai yang buat cambuk itu, buat cambuk Yesus di ujung-ujungnya ada tali atau kainnya itu yang di ujungnya dipasang dengan timah atau benda tajam. 我曾 Sehingga 经有读 ketika 过一 dicambukkan ke 本， badan Tuhan Yesus itu dagingnya tercabik-cabik. 我曾经读过一本书，就是上帝的这个耶稣的过程被钉在十字架这个过程，就是他用那个钉啊，那个钉是有一个钩，就是如果钩在肉体的话，我们把它拿下来的时候，那个是很痛苦的。 Yesus menjalani kematiannya yang begitu mengerikan 耶稣就是有这样恐怖的过程， supaya kita menerima hidup kekal. 使到我们得到这个永生。 Bukan tanpa alasan, Tuhan Yesus itu bukan bersandiwara. 耶稣这样做不是他做， Dan tahukah saudara, 你们知道吗？ pengorbanan Yesus di kayu salib itu begitu luar biasa. Kalau Sampai kita在十字架的 memperhatikan 牺牲， kronologinya, 上帝在十字架的牺牲是何等的伟大！ memperhatikan detailnya. Saya tidak mau menjelaskan terlalu banyak di sini karena dia akan menyita waktu yang sangat panjang. Oke. Tahukah saudara mengapa di atas kayu salib Tuhan Yesus tidak mau meminum
anggur asam yang diberikan kepada dia. 你们知道吗？上帝在十字架的时候，为什么他不要喝那个 Anggur bercampur empedu ya. 那个醋呢？ Karena anggur yang bercampur empedu itu ada biusnya. 因为那个醋是有这个Bius. 麻醉的，如 Nah, 果喝了会有一个 bius 麻 itu 醉 untuk 的， mengurangi rasa sakit. 直到当喝的时候就是没有这个痛。 Jadi semua yang disalib itu biasanya diberikan anggur yang bercampur empedu itu supaya kesakitannya itu berkurang. 所以那些被钉在十字架的人，他们就是首先要喝那个醋，使到他们 Tapi 没有感觉到痛。 kalau kita baca ketika Tuhan Yesus tahu itu yang diberikannya adalah anggur bercampur empedu yaitu obat bius, Tuhan Yesus tidak mau meminumnya. 但是当我们读了圣经的时候，当这些兵拿这个醋给耶稣喝的时候，耶稣知道这个是可以麻醉他的这个痛的时候， Dia 他却不要 menolak 喝。 untuk mengurangi rasa sakitnya. 他推迟了这个醋，直到他不要感受到这个麻醉的 Karena 痛。 Yesus harus meminum cawan yang diberikan Bapa yaitu cawan murka Allah. 因为上帝要因为耶稣要接受父所吩咐他要接受这个碗的时候，这个杯的时候， Karena di kayu salib Tuhan Yesus itu sedang menanggung murka Allah. 因为在十字架，耶稣是在担当这个上帝的发怒，上帝的 Siapa 怒 di 气。 antara kita yang tidak takut sakit? 谁在我们当中不怕痛的？ Siapa di antara kita yang nggak mau rasa sakitnya berkurang? 谁在我们当中要这个痛可以解决的麻 Kalau 醉 kita 痛 pergi 的？ ke dokter misalnya ada operasi pembedahan, oh dokter jangan 比如 bius 说我 ya. 们去到医院的时候，要开手术的时候，我们就是求医生给我们打这个麻醉 Oh, 针。 saya tidak usah dibius. 比如说有人这样说吗？我不要被打这个。 Saya 我不要 rasa nggak 打 ada 麻醉 orang 针 yang demikian. 当然没有的。 Saya sendiri sangat takut sakit. 我自己本身最怕痛的， Tergores dikit aja, aduh sakit perih 如 ya. 果被割了一点，我就觉得哎呀很痛。 Apalagi yang dialami Tuhan Yesus, tapi dia menolak untuk mengurangi rasa 更何 sakit. 况我们的耶稣，他就是推扯这个推掉了这个醋。 Mengapa Yesus tidak mau mengurangi rasa sakitnya dengan minum anggur empedu itu? 为什么耶稣不要接受这个醋，使到他可以麻醉他的这个 Karena 痛呢？ Yesus tahu bahwa yang sedang ia tanggung ini adalah murka Allah atas dosa 因为 manusia. 耶稣他很清楚，他所接受的是上帝的怒气。 Kalau rasa sakitnya dikurangin, 如果他的痛被减少了的话， berarti dia tidak menanggung 100% dosa 意思 kita. 就是说，他不是100%的来接受我们的罪， Tidak sempurna. 就是没有完全。 Anggap aja 90%. 比如说只有90%， Jadi sisa 10% dosa kita siapa yang tanggung? 然后我们的剩下10%谁来担当呢？ Kalau saya hutang saudara 100 juta. 比如说我欠你100 Ada 条， orang yang bayarin saya 90 juta. 然后有人付了我90条， Ada orang yang menanggung beban saya, yaitu tolong saya bayarin 90 juta. 就是有人帮助我来付这个90条， Sisa 10 juta siapa yang bayar? 然后剩下10条谁来付呢？ Saya yang harus bayar. 是我自己要付吗？ Berarti saya belum benar-benar bebas dari hutang. 意思就是说我不是完完全全的，就是没有，就是还有这个欠。 Tetapi di 现在。 atas kayu salib, Yesus membayar lunas hutang kita 100%. 但是呢，耶稣在十字架呢，就是完全的把我们的罪给担当了。 Ada amin saudara-saudara yang Tuhan. 有阿门吗？ Puji Tuhan kita bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa yang感谢主， menebus dosa 我们 kita 有 tidak tanggung-tanggung. 感谢主，我们有这样的上帝，就是把我们的罪担当了一切的罪 Tetapi 给 ia 担当了。 menyelesaikannya dengan tuntas. 他就是完全的在那个十字架上 Sehingga 付完了 barang siapa yang percaya kepada dia 付清了， boleh hidup yang kekal itu. 所以凡相信他的可以得到这个永 Nah 生。 saudara-saudara yang Tuhan. 亲爱的弟 Dulu 兄姐 pada 妹 waktu 们， saya awal-awal masih menjadi percaya tapi belum lahir baru ya. 当我起初相信神的时候，我还没有那个时候我还没有重生。 Ada banyak orang mengejek dan mengatakan begini. 有很多人这样羞辱，这样说我。 Bagaimana Yesus bisa menyelamatkan umat manusia?
耶稣怎样来拯救人？ sedangkan dirinya sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya di atas kayu 因 salib. 为他自己都不能救他自己在十字架， Itu adalah sebuah penghinaan. 这是一个羞辱。 Dulu saya masih belum tahu kebenaran ya, baru 当我还 percaya. 不知道真理的时候， Saya menanggapinya dengan emosi. 我就是接受，是用我的这个怒气来接 Tapi 受。 setelah kita udah memperoleh pengetahuan, kita bisa menjawab mereka. 但是当我们有这个智慧的时候，我们可以简单的回答他们。 Jika Yesus punya kuasa, mengapa dia tidak turun dari salib? 如果耶稣有这个有这个能力，为什么他不要从十字架 下来 Dia 呢？ bukan tidak punya kuasa untuk itu, 他不是 saudara. 没有这个能力， Karena dia memang tujuan dia ke dunia memang untuk mati di kayu salib. 但是因为他的目的在这个世界上就是为我们死在十字架， Yang percaya diselamatkan, yang tidak 然后 percaya 信他的得到永生，不相信他了就是灭亡。 seperti Yesus berkata di Matius 26, ya. Di situ katakan, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? 就好像在马太福音第26章那边写， Apakah kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu 是否 aku? 你觉得我没有这个能力叫我的父来帮我吗？ Kalau Yesus melakukan itu, maka misinya gagal. 如果耶稣这样做的话，就是他的 Dan 使命在这个世界上是失败了， Binasalah kita. Binasalah kita 我们就 semua. 灭亡了。 Yang satu hal yang perlu saudara ketahui bahwa 有一件事情我们要知道的， Yesus dibunuh bukan karena mereka sanggup membunuh Yesus, 耶稣被杀不是因为耶稣是可以被杀的 tetapi 人， karena dia sendiri yang menyerahkannya. 但是因为他自己舍命， Jadi kita nggak usah minder ya kalau kita berbicara dengan orang agama lain. 所以我们不要自卑， Tuhanmu mati tak berdaya. 所以我们千万不要自卑。当有人只说我们说，哎呀，你的上帝死在十字架， Bukan karena mereka yang sanggup membunuh Yesus, tetapi karena Yesus sendiri mau memberikan nyawanya berkorban untuk kita. 不是因为他们能够来杀耶稣的，而是因为耶稣他自己把他的生命献给他们而被杀的。 Seperti Yohanes 10 ayat dikatakan ya, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. 就好像约翰福音第10章这里说，父爱我，就是我要把我的生命献给父。 Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. 没有人能够从我的手。约翰的10 Ayat 17 hingga 18. OK， 就好像在约翰福音第10章17节这里说，我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。 Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. 我有这样的能力可以给去，然后有这样权利夺来。 Dan saudara sebelum Tuhan Yesus mati ya, dia berkata sudah selesai. 当耶稣还没有死的时候，他就是说，全了。 Maksudnya adalah bahwa proses penebusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib 就是说，他的使命在这个世界上的使命已经 sudah 完全了， selesai satu kali dan untuk 不是 selama-lamanya. 一次完全，就是直到永远的完全。 Kemudian pada hari ketiga Yesus bangkit dari 然 kematiannya, 后第3天他就是从死里复活， naik ke surga, 升天。 dan karena kemenangannya atas maut sekarang dia menawarkan keselamatan itu kepada kita dengan cuma-cuma. 然后他已经得胜了，他就是把这个救恩献给了我们。 Dan anugerah keselamatan ini hanya dapat diterima hanya melalui iman. 然后这个救恩我们可以得到，就是从我们的信心得到的。 Nah, saudara, kematian dan kebangkitan Yesus itu tidak bisa dipisahkan. 上帝的死和上帝的复活是不能分开来的。 Kalau Yesus mati tetapi tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. 如果耶稣死然后没有复活的话，就是我们的信心，我们所相信的神是没有用的。 Tapi Tuhan Yesus berkata, aku memberikan nyawaku dan untuk menerimanya kembali. 但是耶稣却说我舍了我的命，然后我可以又取 Aku 回来。 berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya 我有 kembali. 这个权利可以给，然后有这个权利可以夺回 Puji 来。 Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. 非常感恩我们有这样的上帝。 Nah, saudara-saudara kasihan Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， pertanyaan kita sekarang, 现在我们的问题来了， bagaimana 我们要如何？ kita meresponi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang rela mati bagi kita, 我们要如何回应上帝给我们的这个生命呢？ yang rela menderita bagi kita 甘愿为我们牺牲， untuk menebus dosa saya dan saudara. 就是为来
赎我们的罪，会赎了我和你的罪呢？ Kejelekan kita kebanyakan adalah 我们最大的这个软 yang 弱 paling sering 就是 kita lakukan. 就是很时常我们去做的， Kita itu kadang cuma merasa terharu, 就是我们时常觉得哎呀很可怜， emosi sesaat, 很感动，就是瞬间的感动， kita menangis 我们哭泣 setahun sekali 就是1年1次， pada saat kita memperingati Jumat Agung. 就是当我们纪念上帝的这个受难节， Ketika kita menonton ya cuplikan penyiksaan Tuhan Yesus mati di kayu 就是 salib, 当我们看刚才那个视频，哎呀，上帝钉在十字架， kita merasa, aduh, 哎呀，我们就觉得，哎呀， Tuhan kasih-Mu begitu besar dalam hidup saya. Ampuni saya Tuhan, 耶 saya 稣 mau 啊，你的 berubah 爱对我 Tuhan. 们非常的大，求你 Tetapi 赦 setelah 免我。 itu dilupakan. 但是过后了这个，我们就一切的忘了一干一。 Sering kita begitu, ikan sering rejim. sekali kita berbuat demikian. 我们时常是这样的做法。 Saudara, kematian dan kebangkitan Kristus adalah inti dari kekristenan. 当耶稣的死和耶稣的复活，就是我们的基督徒的这个根源。 Tanpa kematian dan kebangkitan Kristus tidak ada namanya kekristenan. 如果没有耶稣的死和耶稣的复活，就是没有这个基督了。 Maka kita yang adalah orang percaya, 所以，我们所相信的人， orang yang sudah ditebus 已 oleh 经被 Kristus, 赎回的人， harusnya tiap hari menghidupi 就是我们要每天 dan memaknai 要记得， pengorbanan Yesus yang sudah Yesus lakukan dalam hidup kita. 上帝为我们牺牲的这个使命。 Karena begitu besar dan luar biasa pengorbanan Yesus itu di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita. 因为上帝的爱对我们的爱是何等的伟大， Itu memberikan keselamatan kepada kita secara cuma-cuma. 他就是免费的给我们这个救恩。 Tapi pertanyaan kita bagaimana respon kita terhadap pengorbanan Yesus di atas kayu salib dalam kehidupan kita sehari-hari? 然后我们的回应是要如何呢？ Ini pertanyaan ini bukan hanya untuk saudara-saudara tapi untuk kita sendiri ya. 这个问题不是给我们大家，而是给我和你们，给这个世界上的人。 Untuk memaknai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib bukan hanya sebatas emosi saja. 所以为了这个回应上帝的爱，不是只单单依靠我们的情绪， Yang paling penting adalah bagaimana hidup kita sekarang. 而是因为要看我们的现在的生活是如何。 Bagaimana hidup yang sekarang yang kita jalani itu mencerminkan bahwa kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. 我们现在的生活如何，就是代表着我们要如何来珍惜上帝对我们的爱 Dan。saudara, respon kita yang pertama yang patut kita lakukan adalah 我们所要做的一件事就是， percayalah kepada Tuhan. 我们要相信上帝。 Ada banyak orang ke gereja sudah 10 tahun tapi 有很多人已经 percaya kepada Tuhan. 10多年来到这个教会，但是他的心里还没有这个悔改的心。 Apa yang kita dapatkan ketika kita percaya kepada Tuhan? 我们可以得到什么吗？当我们相信神的时候，我们可以得到什么呢？ Berkat melimpah, berkat materi. 是否只有上帝的祝福满满而已吗？ Saudara, yang kita dapatkan ketika kita percaya Yesus. 当我们相信上帝的时候，我们的可以得到的就 Kita 是 memberitahukan kepada kita bahwa dosa kita diampuni. 圣经说我们的罪已经被赎回 Karena 了， Yesus sudah menanggung dosa 因 kita. 为耶稣已经担当我们的罪。 Karena dosa kita sudah diampuni, maka kita dibebaskan dari hukuman kekal, 当我们的罪已经被赎回的时候，我们就得到这个永生。 yaitu kematian kekal. 我让 Kalau dosa kita sudah diampuni, berarti kita dibebaskan dari kematian kekal. 就是说，如果我们的罪已经被赎回的话，我们就是脱离这个死亡了， Dan diberikan 永生的死亡， Kepada 永恒 kita 的死亡了 hidup yang kekal. 他就给我们这个永生了。 Maka saudara-saudara Kristus Tuhan di antara saudara-saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari terima dia saat ini 所以， juga. 如果在这个时刻我们还没有接受，我们还没有相信上帝是我们的救赎主的话，我们要快的悔改。 Jika Anda merasa hati Anda belum sungguh-sungguh terima Yesus 或者 sebagai 我们 Tuhan 的 dan 心 Juru 里如果 Selamat, 觉得我们还没有真实的180来相信上帝的话，我们现在要悔改， terima dia hari ini 我们 juga. 要接受他， Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil. 因为我们不晓得我们要何时被他叫去。 Nah, saudara-saudara Kristus Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ketika kita percaya Yesus, yang pertama tadi dosa kita diampuni. 当我们相信耶稣的时候，第一就是我们的罪被赎回， Yang kedua, hubungan kita dengan Allah itu dipulihkan. 第二就是我们和上帝的关系就是已经被
恢复了。 Kita semua tahu bahwa kita memberitahukan kepada kita ketika manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. 我们知道，当亚当犯了罪的时候， Hubungan manusia dengan Allah itu terputus. 我们人和神的这个交通已经被 Karena 断 dosa 绝了。 memisahkan Allah dengan 因 manusia. 为罪就是隔断了我们和上帝的这个交通。 Akibat dosa yang paling mengerikan adalah 罪的最大的危险度是， ketika manusia mengalami keterpisahan dengan Allah. 当我们人和上帝有这个割裂，有这个隔绝。 Kalau makanya pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, ingat apa yang Tuhan 所以 Yesus 当 katakan? 耶稣在十字架的时候，耶稣说什么呢？ Ia berseru apa? Eli Eli lama sabachthani. 他就说：“Eli Eli lama sabachthani。” Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? 意思就是说，神啊神啊，为什么你撇下我？ Di sini Allah Bapa meninggalkan Yesus. 这里说父神Likai. 离开了耶稣， Mengapa Allah Bapa meninggalkan Yesus? 为什么父要离开耶稣呢？ Yesus memang tidak berdosa, 耶稣是没有罪的， tapi waktu ia menggantikan posisi kita, 但是当他为我们代替的时候， yang 代替 adalah 我们 orang 的时候， berdosa, 就是有罪的人的时候， dengan demikian ia dijadikan berdosa. 这个就代表着他有罪。 Seperti dalam 2 Korintus dikatakan ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa 就是 karena 在哥林 kita. 多后书有写着，就是他是没有罪的，但是他担当我们的罪，他成为了有罪。 Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 直到在他里面，我们可以被称义。 Maka posisi dan kondisi Tuhan Yesus di atas kayu salib di hadapan Allah adalah sebagai manusia berdosa. 所以耶稣在十字架上，在父神的 Karena 眼里， dia 他是有 lagi 罪的， menggantikan kita. 因为他是代替了我们。 Jadi karena Allah itu suci, kudus, 所以因为神是圣洁的， jadi dia 荣 tidak 耀的， bisa berhubungan dengan dosa. 所以他不能和这个有罪的，就是被隔离。 Di Habakuk 1 ayat 被隔绝。 13 dikatakan, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Habakuk 1 ayat 13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Yesaya 59 ayat 2. Nanti saudara bisa baca di rumah. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. 在以撒亚书第59第2章，第2节，我们可以在家里看一下，这里是说了什么呢？这里说了，当你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪使他掩面不听你们。 Perpisahan ini bukan berarti perpisahan lokal ya, ada di sini karena Allah itu Maha Adil. Perpisahan di sini adalah dalam arti hubungan persekutuan. 这个隔绝的意思就是我们和神有这个隔绝。 Saudara sekasihan Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， Tuhan sudah menebus semua dosa kita. 上帝已经赎回了我们的全部的罪， Tuntas dibayar di atas kayu salib. 就是付清了这个债。 Jadi sekarang hubungan kita dengan Allah itu sudah dipulihkan. 所以现在我们和父神的这个关系已经被恢复了。 Hubungan kita dengan Tuhan itu yang tadinya jauh dan terpisah karena dosa kita, karena Tuhan Yesus sudah menebusnya di kayu salib, jadi kita bisa berhubungan lagi dengan Allah. 之前我们是和神有这个隔绝的时候，但是当耶稣被在钉十字架赎回了我们的一切的罪的时候，我们就是和父神有这个可以有这个恢复的关系了。 Tapi yang menjadi perenungan kita semua adalah 但是成为我们的思想的是， kita sudah bisa sekarang dengan bebas ya berhubungan dengan Allah. 我们现在可以完完全全的释放，可以和上帝有这个 Apakah 沟通。 kita mempergunakan hak itu? 但是是否我们用了这个权利？ Apakah kita mempergunakan anugerah yang sudah diberikan kepada 是否 kita? 我们已经使用了上帝给我们的这个恩赐呢？ Apakah kita sudah membangun hubungan dengan Tuhan? 是否我们已经和我们的上帝有这样的关系了 Itu 呢？ menjadi perenungan setiap dari kita. 就是有这样密切的关系了呢？我们这是变成我们的这个思想。 Nah, itu yang respon kita yang pertama, percaya kepada Tuhan. 这是我们第一的回应，我们相信上帝的一个回 Yang 应。 kedua, 第二，
Milikilah iman yang menyelamatkan. 我们要拥有这个得救的信心。 Iman yang menyelamatkan yang kayak bagaimana? 得救的信心是如何的信 Iman 心 yang 呢？ menyelamatkan adalah iman yang mengenal dan mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat 就是相信他，依靠他是我们的拯救主， untuk memperoleh hidup kekal kita, bukan Sedang dengan kaya yang detail lain, juga bukan Yongsen. ditambah dengan embel-embel yang lain. 不是还有其他的别的东西， Nah, 别的神。 saudara, dulu di Amerika 以前在美国 ada seorang pemain akrobat terkenal bernama Blondin. 有一个Akrobat, 一个表演家， ia dapat berjalan di atas tali yang direntangkan di sepanjang air terjun di Niagara. 他可以在那个山顶可以放一个线，可以从那个线走去别的山。 Dan penonton itu ada yang pernah menyaksikan akrobatnya, ada juga yang belum 然 pernah. 后观众呢，他有些是已经看过了，有些还没看过。 Dalam pertunjukannya, Blondin ini pernah berjalan di atas tali tanpa membawa apa-apa, tanpa membawa beban apa-apa. 他有些的可以有看过的人，他是看过这个艺术家，他是从那个绳子没有带任何的重担。 Dan dia juga pernah berjalan di atas tali itu dengan mendorong gerobak dengan berisi pasir. 也看过他从那个绳子上面推了一个车，推了那个车。 Saudara pernah melihat di TV kan? 你们看过在电 Seorang 视机有 akrobat 看过吗？ berjalan di atas tali. 就是那个他从那个绳子走上去， Sehingga para penonton itu menjadi kagum dan percaya kepada akrobat ini. 直到那些观众看到，哇，这是很惊讶，看到这个表演。 Pada atraksi akrobat ini, pada atraksinya yang terakhir, 然后他最后的表演的时候， pertunjukannya yang terakhir, 在最后的表演的时候， Blondin ini akan berjalan di atas tali itu dengan membawa gerobak sekaligus manusia di dalamnya. 这个表演家他是要背着一个人在他的背后，然后走这个线。 Lalu manajer di tempat itu berkata, 然后经理 bertanya ya， 然后这个 bertanya 经理就问， menurut Anda apakah Blondin ini dapat menyeberang di atas tali sambil mendorong kereta yang berisi manusia? 他就问是否这个表演家他可以推那个车，然后还在车上还有一个人呢？ Lalu penonton ini berseru, ya dia mampu. 然后观众就说：“是的，他可以的， Kami percaya itu. 我们相信他。 Terus manajernya berkata, ” kalau 然后经 begitu 理就在问 siapa yang mau naik kereta：“ itu? 如果这样，有谁敢上去那个车呢？敢上那个车呢 Semuanya diam. ？” 然后他们的反应是什么？ Dan 他们就 tidak 是 ada yang 静静 berani 的， dan tidak bersedia. 没有一个人愿意上那个车。 Akhirnya seorang anak kecil mau ikut di dalam kereta itu. 然后有一个小孩子，他愿意上那个车。 Dan di bawah akrobat itu menyeberang tali itu, berjalan di atas tali itu dengan selamat. 然后 sampai 这个 seberang. 表演家就带着这个车，上面有一个小孩子，就是 Ternyata anak 经过了 kecil 这个 itu 山。 adalah anaknya akrobat itu. 其实这个小孩子就是这个表演家的孩子。 Nah, saudara, apa bedanya percaya anak kecil ini dengan para penonton di sekitar situ? 然后这个小孩子的相信和这个观众的相信是有什么差别 Para 呢？ penonton itu hanya di mulut dan hanya percaya di mulut dan di akal saja. 这个观众呢，他所说的相信是从他的嘴里而 Tetapi 已， anak kecil ini bukan hanya percaya di mulut, di akal saja. 但是这个小孩子呢，他不只单单相信在他的嘴里和他的 Melainkan ia 想 mau 法里， mempercayakan diri sepenuhnya kepada bapaknya. 而是他是愿意把他的生命一切相信交托给他的父亲。 Jadi saudara, iman yang menyelamatkan adalah 所以得救的信心就是 percaya bukan hanya di mulut saja, 相信，不是从我们的口中说而 bukan 已， hanya di akal saja, 也不是从我们的脑海里而已， melainkan seluruh hidup kita, seluruh hati kita mau percaya dan hanya mengandalkan Yesus 而 saja 是我 sebagai 们 Tuhan 完 dan 全 Juru 的 Selamat. 生命，我们要交托给我们的上帝。 Sudahkah kita melakukannya? 是否我们已经这样做了呢？ Makanya Tuhan Yesus dia berkata bahwa tidak semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. 所以圣经有写着，就是不是全部的人说父啊父啊神啊神啊，不是我已经奉你的名做了这个启示的呢？ Saudara-saudara yang Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， itu respon yang harus kita miliki. Respon Itu- kedua yang harus kita miliki. 这就是第二个回应我们要拥有的。 Yang ketiga, respon kita 第三个回应就是 hidup untuk Kristus. 活着为基督。
Kita baca Galatia 2 ayat 20. 我们来打开我们的圣经，加拉太书2章第20节。 Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 这里说，我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己。 Hidup kita yang sudah ditebus oleh Kristus, darah yang mahal. 我们的生命已经被为上帝赎回了，用 Bukan 他 dengan 宝贵的 barang yang 血， fana, bukan dengan emas perak, 不是用那个可以朽坏的东西，可以那个黄金和白 tetapi 银这些 dirinya 东西， sendiri. 而是他自己。 Jadi kalau kita hidup untuk Kristus, 所以，如果我们为基督而活的话， maka kita tidak bisa hidup suka-suka kita. 所以我们就是不能用就是随随便便的活 Karena 着， kita hidup bukan hidup kita yang lama lagi. Kita bukan hidup untuk diri kita sendiri. 因为我 Sebelum 们 kita, 已经不是为自己而活了， dulunya memang iya. 以前是 Sebelum di dalam Yesus, kita Saya hidup hamil- sesuka hati kita. 在还没在耶稣里，我们是随随便便的活着。 Tetapi sesudah di dalam Yesus ada perubahan hidup. Jadi kita bukan hidup untuk diri kita sendiri lagi. 但是如果当我们相信的耶稣的时候，我们的生命不是因为我们而活了，就是因为神而活了。 Ketika kita bilang hidup kita untuk Kristus, 当我们说我们的生命为了上帝而活的时候， pada saat Tuhan meminta kita untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, 当神的叫我们说要真真实实的为他而活的时候， dengan melepaskan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, 就是抛开一切不符合上帝的喜悦的事。 padahal kita itu adalah kesenangan bagi kita. 虽然那些事是对我们是我们最喜悦的事， Maka kita akan siap melakukannya. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihiku, dia akan melakukan semua perintahku. 是否我们愿意去这样做吗？因为上帝说，如果我们要跟随他的，就是我们要抛开一 Jadi 切。 apa yang bisa kita balas kepada Tuhan Yesus yang hidup mengasihi Tuhan Yesus dengan memberikan seluruh hidup kita? 所以我们要回报我们的上帝，就是我们把我们的一切的生命交托给他，献给他。 Jika kita hidup untuk Kristus, kita juga harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan. 如果我们为 Atas 基 hidup 督 kita 而活的话，我们就是要Menjadikan dia Tuhan dan penguasa hidup kita. 把他变成我们唯一的把他做我们的唯一的上帝， Karena dia telah memberi kita dengan harga yang sangat mahal. 因为他已经赎回了，用他的宝贵的生命来赎回我们的罪， Karena dengan nyawanya sendiri. 用他自己的生命。 Seperti 1 Korintus, enggak usah dibacakan dalam manalin ya. Dalam 1 Korintus ayat 6 ya, di situ dikatakan, Paulus berkata kepada orang-orang Kristen di Korintus ya, kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 在哥林多前书第6章那里有说过，你的生命已经被上帝被耶稣赎回了，所以你的生命不是属于你了，而是属于耶稣。 Dulu kita mengikuti kemauan sendiri. 以前我们是跟随我们的肉体的需要， Semua itu menuntun kita kepada apa? Dosa dan 这一 kebinasaan. 切就是让我们进入了就是犯罪的事情。 Namun sekarang kita adalah milik Kristus. 但是现在我们是属于基督， Maka kita ini adalah hambanya. 所以我们是他的仆人。 Seorang hamba tidak hidup untuk dirinya 一 sendiri. 个仆人不是为他自己而活， Seorang hamba itu hidup untuk tuannya. 一个仆人他是为他的主人而活。 Nah, saudara kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， untuk hidup untuk Kristus. Boleh. Hidup untuk Kristus. 为基督而活， Bukan hanya berlaku bagi pendeta atau penginjil. 不只单单就是对牧师或者对传道而已。 Hidup untuk Kristus berarti hidup untuk kemuliaannya. 为基督而活就是为他的荣耀， Dan hidup untuk kemuliaannya tidak berarti Anda harus menjadi pendeta. 为他的荣耀不是你要成为牧师， Kita bisa hidup untuk kemuliaannya 我们可以为他的荣耀而活。 pada saat kita di rumah, 当我们在家 di 里、 kantor, 在公 di 司里、 sekolah, 在学 di 校、 tempat kerja, 在我们的办 dimanapun 公室 kita，berada, 无论我们到哪里， dalam setiap aspek kehidupan kita, Umumnya setiap ikhtiar bidang yang suami. kita lakukan, 我们所做、我们所行为的，
kita itu dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Allah. 我们被招呼就是要做上帝荣 Itu 耀的 untuk 事， menjadi terang dunia. 变成了这个光，世界的 Sehingga 光。 orang lain melihat perbuatan kita dan memuliakan Allah juga. 直到当别人看了我们的时候，我们的行为，我们的语言的时候， Supaya 人 orang lain 就得到神的荣 melihat 耀， ada Kristus dalam hati. 就 dalam 可以 hidup 看 kita. 到基督在我们里。 Saudara-saudara dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Hidup untuk Kristus juga berarti bahwa hidup kita juga harus menghasilkan buah-buah roh. 为基督而活也是说着我们的生命有这个果子， Hidup untuk Kristus berarti kita juga rela menanggung penderitaan. 我们也是乐意来接受这些受苦受难。 Bukan 这些 hanya mau enaknya saja menjadi orang Kristen. 不是做了基督徒就是要哎呀舒服的。 Ketika kita Sisi menginjili ini. orang, 当我们来去传讲福 ketika 音， kita menginjili sahabat kita, 比如说 saudara 当我 kita, 们传讲福音，对我们的朋友传讲福音，对我们的这些家里亲戚人传讲福音 tetapi 的时候， kita tahu bahwa konsekuensinya kita akan tidak disukai, dimusuhi. 然后我们知道我们的这些他们的反应就是他们不喜欢我们的传道啊，或者不喜欢我们的行为的时候， Harus tetap kita jalanin. 我们要应当忍然的传 Walaupun 讲， sulit. 虽然很难。 Ketika kita di tempat kerja misalnya karena kita orang Kristen kita Jadi, so, dipersulit tahu, atau saya- apa. 在工作室的时候，我们就是会被就是他们会不管我们的时候， Kita harus pikul salib setiap hari 我们要扶起我们的十字架。 kalau mau hidup untuk Kristus. 如果我们要为基督活，我们要就是负责，要扶着我们的十字架。 Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ini yang perlu kita sadari. Saya Saya dan sebenarnya- semua yang di sini bukan hanya saudara ya. 这是我们要知道的，不只单单是我，但是我们大家都 Apakah 要知 kita 道。 sudah memaknai pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar, anugerah yang begitu besar yang diberikan kepada kita 是否我们已经明白了解上 dalam 帝我们的牺牲， setiap aspek kehidupan yang kita jalani sehari-hari? 在我们的生命当中，我们有领悟到吗？ Kematian Tuhan Yesus itu berbeda dengan kematian siapapun di dunia ini. 耶稣的死对这些在世界和比较这些对这些世上的人的死是不相 Kematian 同 Tuhan 的。 Yesus membawa jawaban bagi umat manusia. 耶稣的死是带了这个答案给这些我们人类， Karena kematian Tuhan Yesus menyelesaikan masalah paling besar umat manusia yaitu dosa. 因为耶稣的死就是担当了我们的人的罪。 Jadi sekarang yang Oi, paling现在- penting adalah 最重要的就是 bukan menangisi dengan ya Tuhan Yesus mati, oh ya baik-baik. Bukan hanya itu saudara. 就是不是因为上帝耶稣在十字架时我们就哭泣，我们就是感觉好像很伤心。 Yang paling penting bagaimana hidup kita sekarang. 但是最重要就是我们现在的生活是如何， Apakah kita sudah hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? 是否我们今天是相信了上帝了呢？ Apakah kita sudah mengandalkan Dia dalam hidup kita? 或者我们已经依靠他在我们的生命里了呢？ Apakah kita bersyukur setiap hari karena Tuhan sudah rela mati kayu salib untuk menebus kita? 是否我们是每天的感恩，因为上帝已经为我们死在十字架了 Apakah 呢？ kita sudah melakukan apa yang dikehendakinya sebagai tanda kasih kita kepada Dia? 或者我们已经做了上帝所要我们去做的使命，我们已经做了呢？ Apakah kita rela memikul salib? Ya, 是否我们愿意来扶着这个十字架，来跟随他呢？ mari kita pertanyakan semua pertanyaan itu 我 kepada 们把 kita 这些 sendiri. 呢这些刚才所说的问题，就放在我们的脑海里，我们来 Itu 思 cara 想一 kita 下， memaknai pengorbanan Tuhan 就 Yesus 是我 dalam 们 hidup kita. 来思想上帝的为我们而死的这个救恩，我们来思想一下。 Ya, seorang pengkhotbah yang hebat bernama Billy Graham berkata begini ya, ada dua makna 一 salib. 个传道人就是 Billy Graham，他有说有两个的意思，就是十字架 Yang 的意思。 pertama, salib mengingatkan kita 就是第一就是十字架来提醒我们， bahwa kita adalah manusia berdosa yang pantas binasa. 就是我们人是应当被惩罚的人。 Kita memandang salib, kita harusnya sadar ya bahwa Tang, seharusnya kan, kita sejak- digantung di sana. 当我们看到十字架，我们就是会有这样的想法，应当是我在死在十字 Yang 架。 kedua yang paling penting adalah 然后第二个最重要的就是 salib mengingatkan kita 这个十字架， akan kasih Kristus yang begitu besar kepada kita. 十字架提醒了我们，就是上帝爱我们的这个 Salib adalah lambang kasih terbesar kepada saya dan saudara. 十字架就是 Kasih 一个 Kristus 标 kepada 记， saya dan saudara. 就是上帝爱我和你的这个标记。 Jadi apapun yang kita hadapi saudara dalam kehidupan ini yang fana ini,
所以我们在这个世上所生活的事情， Pandanglah salibnya. 我们要看十字架。 Dia saja mati bagi kita waktu kita masih berdosa. 他愿意为我们而死，就是为我们是这些有罪的人而死。 Apalagi sekarang dia pasti akan menolong kita dan menghadapi setiap pergumulan dalam hidup kita. 更何况现在他已经复活、已经升天的神， Yang 他 harus 也是 kita 可以帮 lakukan, 助我们。 percayakan seluruh 我 hidup 们应 kita. 当做的就是我们要完全全的 Andalkan 相信 dia 他， dalam hidup saudara. 依靠他在我们的生活里。 Libatkan dia dalam setiap aspek kehidupan kita. 就是我们所做的事情，我们所要面对的事情，就是要依靠上帝来和我们一起 Kita 来面 sering 对。 lupa, kita kalau Umat tidak diingatkan wangji. firman Tuhan, kita sering lupa dan lengah. Kita itu sering dikaburkan oleh apa yang ada di dunia ini, sehingga Umat kita meo- tidak begitu memaknai pergumulan Tuhan Yesus dalam hidup kita. 当我们忘记了我们没有时常读圣经的时候，我们就时常忘记了、忽略了上帝对我们的爱， Keluarga kita, ya, 我们的 pekerjaan 家庭、 kita, 我们的工作、 harta benda kita, 我们所拥有的一切、 studi kita, 我们的学业、 teman-teman kita, 我们的朋友， semua itu sepertinya kadang mengaburkan apa 这 yang 一切就好像模糊的事情。 maka mulai pagi hari ini saudara-saudara Islam itu kita diingatkan oleh firman Tuhan. 所以今天早上、今天下午，就是上帝的话就提醒了我们， Bila mulai pada hari ini hidup kita sehari-hari 就是在这个时刻，我们的生活里， kita hidup dengan memaknai pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita, 我们要一直思想上帝为我们死在十字架的事情， sehingga hidup kita 使到我们的生 semakin 活 berkenan di hadapannya. 越来越讨于耶稣的喜悦，上帝的喜悦。 Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. 希望今天早上呢，上帝的话语能够给我们带来祝福给我们。 Mari kita 我 berdoa. 们来一起来祷告。 Bapa kami dalam kerajaan surga, 我们在天上的父， kami sungguh bersyukur 我们 Tuhan 非常的感谢， karena Kau memberi anakmu yang tunggal 因为 Tuhan, 你赐给了 yaitu 我 Yesus 们 Kristus untuk 你 mati 的 di 独 kayu 生子 salib. 就是耶稣死在十字架。 Kami yang harusnya binasa, 虽然我们是应当死在十字架， kami yang harusnya dihukum, 我们是应当被惩罚的， tetapi karena kasih-Mu begitu besar akan kami, 但是因为你的爱对我们， Engkau menyelamatkan kami. 你拯救了我 Engkau 们， berkorban dengan mati di kayu salib. 你牺牲了你自己死在十字架。 Tuhan tolong setiap kami. 上帝，你救我们。 Pada hari ini juga Tuhan, 今天早上， tolong kami untuk hidup setiap hari memaknai pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. 帮助我们，使到我们每天就可以思想你为我们 Sehingga 而死， mulai hari ini kami boleh sungguh-sungguh hidup. 直到从今我们就可以用我们的真真实实的生活， Bukan hidup yang lama lagi. 不是我的救我， Bukan hidup yang sesuka hati kami. 不是我随随便便的生命， Tetapi hidup kami, biarlah hidup kami ini untuk Kristus saja. 但是我们的生命就是为上帝而活。 Dan pakailah kami Tuhan, 求你使用我们， sehingga hidup kami ini 使到我们的生命 menjadi terang dunia, 成为世界的光， sehingga orang yang belum percaya 直到还没相信你的 dapat 人 melihat Kristus di dalam hidup 可以 kami, 看到，在我们里面可以看到你， sehingga mereka juga dapat datang kepada 使 Engkau 到他们也可以 dan 来到你的 menerima 面前， keselamatan yang 来 Engkau 接受 anugerahkan 你的救恩。 Terima kasih Tuhan, 感谢你，上帝， Engkau begitu luar biasa, 你何等的美好， anugerah-Mu yang begitu luar biasa, 你的恩典何等的美 Engkau 好， berikan kepada kami secara 你赐 cuma-cuma. 给了我们，就是免 Tolong 费的 setiap 赐给我 kami 们。 Tuhan untuk memiliki hati yang selalu bersyukur kepada 求 Engkau. 你帮助我们，给了我们一个感恩的心。 Terima kasih Tuhan. 感谢你，上帝， Kami serahkan setiap jemaat kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. 我们把我们一切都交托在你的手中。 Jika ada di antara Tuhan tempat ini Tuhan yang belum sungguh-sungguh percaya kepada 如果 Engkau. 在我们当中还有一些还没有真真实实相信你的， Pada siang hari ini kami memohon Tuhan, 在这个下午我们要求 untuk 你， jamah setiap hati mereka. 求你触摸我们每个人的 Membuka 心， hati dan pikiran mereka Tuhan. 打开他们的心， Sehingga mereka dapat menerima kebenaran firman-Mu dan menjadi percaya kepada Engkau dan diselamatkan. 直到他们可以接受你的话语而接受你的救恩。 Bagi setiap kami yang sudah percaya kepada Engkau Tuhan, 对我们这些相信你的人， Engkau kuatkan kami. 你也是给我们 Tolong 这个 kami untuk 能 mampu 力， setiap hari memikul salib mengikut Engkau Tuhan. 直到我们有这个能力来扶着你的十字架。 Terima kasih Tuhan. 感谢你，上帝， Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur 用 dan 耶稣基 berdoa. 督的名，我们祈求祷告， Amin. 阿门。 Mari Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk memperingati kematian Tuhan Yesus
di atas kayu salib 2000-an tahun yang lalu. Kasih-Nya yang besar bagi kita. Pengorbanannya yang mulia, yang agung, yang sampai hari ini kita nikmati. Keselamatan yang diberikan kepada kita. Mari kita membuka Alkitab kita sebelum kita menikmati tubuh dan darahnya. Dari 1 Korintus pasal 11. Ayat 23 sampai 29 saya akan baca buat kita sekalian. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia berdosa atas dirinya. Mari masing-masing kita menilai diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Mengakui segala kelemahan dosa kita. Begitu besar kasih-Mu Allah, ku angkat pujian ini. Begitu besar kasih-Mu Allahku. Begitu. Kasih Allahku sehingga Kau berikan Yesus supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, begitu besar kasih-Mu Allahku, begitu besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Sekali lagi saudara, kita sambil kita bangkit berdiri, kita mau meresponi bahwa tidak ada jalan lain besar yang Tuhan lakukan kasih bagi kita untuk menyelamatkan kita dari dosa.
Di luar Tuhan kita tidak bisa menikmati kebaikannya dan kita binasa. Yesus pada Pemberi yang terindah dan terbaik dari Allah. supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Katakan lagi, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak untuk disembah. Mari masing-masing kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Menikmati persekutuan secara khusus di hari ini. Makan sehidangan semeja dengan Tuhan. Dialah Allah yang rindu untuk bersekutu dengan kita. Kita minta kepada petugas untuk maju ke depan. Ada Pak Silain dengan Pak Apriyadi.
Dan saudara kita angkat roti di tangan sebelah kanan kita. Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, dikatakan di situ ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan itu. Mari kita terima dengan hormat tubuhnya Yesus. Kemudian ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dengan hormat darahnya Yesus. Mari kita bersyukur untuk tubuh dan darahnya Tuhan Yesus yang telah mati dan tercurah darahnya bagi kita. Selamatkan kita dan memberikan kesempatan bagi kita ada di dunia ini untuk menyatakan karyanya bagi dunia. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita responi hari ini. Biarlah hidup kita adalah orang-orang percaya yang bukan hidup untuk dirinya sendiri. Karena Kristus adalah Tuhan yang sudah hidup di dalam kita. Maka kematian, kebangkitan Tuhan Yesus menjadi pemberitaan utama dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih atas kematian-Mu di kayu salib untuk mengingatkan kami betapa berharganya kami di hadapan-Mu. Semua yang Engkau lakukan di atas kayu salib itu Tuhan, itu meruntuhkan segala kesombongan kami. Engkau menyerahkan nyawa-Mu, mencurahkan darah-Mu, yang Engkau adalah sendiri adalah Tuhan, rela mengalami salib yang begitu sakit dan menyakitkan itu, supaya kami memperoleh hidup di dalam Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami mau meresponi pengorbanan-Mu yang besar atas hidup kami Tuhan. Kami mau hidup bagi Tuhan, hidup melayani Tuhan, melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Setiap kami jemaat yang ada di hari ini, terima kasih Bapak. Berkati kami sekalian, sehingga persekutuan kami dengan Tuhan tetap untuk selamanya. Menikmati hari-hari bersama dengan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Karena janji-Mu adalah penyertaan sempurna bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari orang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati, dikuatkan oleh firman Tuhan dan juga oleh perjamuan kudus. Saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita ya. Sambil kita menjalankan persembahan ya, kita naikkan satu pujian karya terbesar. Saya mohon petugas mempersiapkan diri untuk menjalankan persembahan. Terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah
kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Selanjutnya kita akan mendengarkan ada satu pengumuman, ya, yaitu tentang kepengurusan gereja kita. Yang saya persilakan untuk Bapak Wangsen. Baik, shalom semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, hari ini kita memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus. Saya yakin bahwa kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan marilah kita, seperti yang firmankan tadi, bahwa respon setelah kita mengetahui pengorbanan Yesus itulah yang paling utama yang harus kita perhatikan. Jadi di sini saya sebagai ketua majelis gereja setempat, saya ingin mengumumkan ada satu struktur yang baru di dalam gereja kita, di mana kita akan efektif berjalan di tanggal 1 Mei 2022. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan setiap jemaat, setiap pelayan di sini, mari kita bisa bersatu, bersehati, kita mendukung supaya pelayanan pekerjaan di tempat ini bisa terus ditingkatkan, bisa terus dijalankan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sini kalau saudara lihat di atas, bisa di sebentar ya. Oke, agak kurang jelas. Oke, ini adalah struktur yang baru, rencana pelaksana pengurus gereja Presbyterian Pelita Batam. Jadi dimulai dari yang paling atas adalah Kristus sebagai kepala gereja. Kemudian di bawah Kristus ada Dewan Pembina Yayasan. Kemudian Yayasan Gereja Presbyterian Batam, ya. Kemudian di bawah dari Dewan Pembina Yayasan kita ada Dewan Majelis Gereja. Jadi Dewan Majelis Gereja diketuai oleh satu orang dan di anggotanya adalah orang-orang yang berisi di dalam struktur inti. Di mana yang menjadi ketua majelis adalah saya sendiri, kemudian anggota majelis yang lainnya adalah Evangelis Edison, Evangelis Hotmian, kemudian Evangelis Nesa, Evangelis Pak Jumadi, dan Saudara Dini. Kemudian di Dewan Majelis kiri kanan didampingi, ya, didukung oleh ada penatua dan penasehat gereja kita, yaitu penatuannya Ibu Tanggalan, kemudian Pak Apo, lalu penasehatnya ada Bapak Indra dan Bapak Akyong. Nah, di sini yang baru tersusun adalah gembala, ya. Pelaksana tugas gembala akan dijabat oleh Evangelis Edison Kwok, ya. Kemudian akan dibantu oleh wakilnya, pelaksana tugas wakil gembala, yaitu Evangelis Mian. Kemudian di bawah dari penggembalaan ini ada beberapa departemen, yaitu Departemen Ibadah akan diincas oleh Evangelis Jumadi. Kemudian Departemen Penginjilan akan diincas oleh Evangelis Nesa. Kemudian Departemen Pelayanan akan diincas oleh Saudara Dini. Kemudian Departemen Bendahara
akan diincas oleh Saudara Akun. Tentu nanti di bawah departemen ini masih ada divisi-divisi lagi, seksi-seksi lain lagi, dan butuh kerjasama, butuh kontribusi dari teman-teman yang saudara jemaat semua supaya segala program rencana pelayanan di tempat gereja setempat ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kita responi sesuai dengan firman Tuhan bahwa hidup kita telah ditebus oleh Kristus, adalah milik Kristus. Marilah kita berikan diri, percayakan diri kita, yaitu waktu kita, fokus kita, perhatian kita, juga untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Jadi saya harap supaya pada tanggal 1 Mei ke depan akan ada pengangkatan pelaksana pengurus gereja Presbyterian Batam. Kami harap saudara semua bisa mendukung dan mendoakan. Tentu sebelum pengangkatan kita akan umumkan secara berturut-turut setiap kali ibadah. Jikalau didapati saudara jemaat sekalian, jikalau mendapati bahwa calon-calon yang akan menjabat ini ada sesuatu yang menurut saudara tidak pas, atau mungkin ada sesuatu yang saudara ketahui yang mungkin secara norma hukum atau norma ini menurut saudara ada yang kurang, saudara bisa sampaikan kepada kami, ketua majelis, dan disampaikan dengan hal-hal secara tertulis dan bisa dibuktikan. Contohnya jikalau ternyata salah satu pengurusnya ada dalam terjerat hukum suatu hukum masalah, atau dia punya istri simpanan contohnya. Nah, itu harus disampaikan supaya kita bisa mengklarifikasi. Tentu tidak dengan sekedar ngomong, tapi harus ada pembuktian, ya, baru bisa kita ini. Jadi itu yang perlu saya sampaikan sebagai ketua majelis. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita turut doakan kiranya pelantikan ini, pengangkatan ini bisa efektif per tanggal 1 Mei bisa berjalan. Oke, sekian dari saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, pengumuman yang kedua yaitu bahwa hari Minggu nanti adalah hari Paskah, ya Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa kita persiapkan hati kita mau datang di hari Paskah, kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan pada hari Paskah nanti yang akan melayani kita adalah Evangelis Jiang Jun, ya, dia dari negara Tiongkok, ya, Cina, ya, dan dia pernah melayani di gereja kita, dan pada saat ini dia juga sedang berada di Batam, sudah tinggal di Batam, jadi saya mengundang dia untuk bisa melayani kita di hari Paskah nanti. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, pada hari Minggu kita datang bersama-sama, dan saya juga akan mengadakan satu kompetisi, ya, yaitu kompetisi mencari telur. Ya, nanti kita akan sembunyikan beberapa telur, ya. Nanti siapa yang dapat telur yang paling banyak, ya, gereja kita siapkan satu hadiah untuk pemenang. Cuman satu pemenang, ya. Jadi nanti semua juga akan kebagian telur, waktu pulang kita akan bagi telur, tetapi juga ada kompetisi cari telur. Oke? Sekian, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung kita. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Yesus Kristus, Juru Selamat kita, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Ibadah kita selesai, silakan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.